Mas, Datuk boleh ini Pertua. mencelas sikit. Tadi sebut tentang belanja Silakan. mengurus. Terima kasih Yang di-Pertua dan juga Pak Mas. Tadi saya tertarik bila Pak Mas menyebut tentang pentingnya kita mengurangkan belanja mengurus. Saya meneliti rekod belanjawan kita dari 2009 sehingga 2018. Kalau kita tengok dalam tahun 2009 tu berlaku peralihan kuasa Perdana Menteri daripada Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Tun Abdullah Ahmad Badawi kepada Yang Berhormat Pekan. Ketika di tahun terakhir Yang Amat Berhormat Tun Abdullah, belanja subsidi kita berada pada nilai lebih kurang dalam 74 bilion dan pada tahun 2018 dia menurun sehingga hanya pada sekitar 26 bilion. Maksudnya ada pengurangan subsidi yang banyak. Dan dalam belanjawan kita yang lepas untuk tahun 2021, kita mengurangkan lagi 3.5 bilion. Adakah ini bentuk pengurangan belanja subsidi yang sepatutnya kita ambil? Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Canggang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Terima kasih Yang di-Pertua dan rakan-rakan ahli dewan yang saya hormati sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan kerana membawakan usul ini yang sebenarnya telah saya bangkitkan beberapa kali sejak daripada tahun 2018 sehingga kali terakhir semasa berdialog dengan Kementerian Kewangan dan juga semasa membahaskan RMK 12. Dan sebenarnya saya pernah mencadangkan hak siling hutang ini dinaikkan bukan sekadar 65% tetapi sehingga 70%, bukan kerana bagi saya dalam keadaan biasa pun defisit tahunan kita berada pada kadar 3 hingga 4%. Jadi dalam tempoh yang dalam 2-3 tahun sudah tentulah jumlah yang kita perlu membelanja untuk menghidupkan semula ekonomi kita perlu lebih daripada pendekatan yang biasa kita amalkan. Ini kerana kita sedang berada dalam krisis dan sudah tentulah apabila saya membawakan ini, saya tentunya akan menyokong usul ini, tetapi sudah tentu saya juga tidak akan memberikan cek kosong kepada sokongan saya. Saya faham dalam usaha kita menjaga kredit rating, dengan izin kita boleh mengambil pendekatan kreatif dalam aspek perekonomian. Kadang-kadang saya hairan juga bila dalam hal-hal begini kita takut rating kita jatuh, tetapi pendedahan seperti Pandora Papers kita buat rasa tidak apa, tidak ada rasa kebimbangan. Namun kita mesti ingat bahawa ia hanya bersifat sementara dan kita tidak boleh menyapu sampah ke bawah lantai ataupun sweep rubbish under the carpet dengan izin, bukan kerana masalah kewangan ini tetap wujud walaupun kita cuba sorokkan. Okay, Tuan Yang di-Pertua dan juga rakan-rakan ahli dewan, hari ini jika bank meluluskan saya satu pinjaman berjumlah RM10 juta, saya juga boleh mengisytiharkan diri saya jutawan. Tetapi hakikatnya kekal, saya berhutang dan perlu membayarnya. Jika saya tidak menggandakan wang pinjaman ini melalui pelaburan yang baik, maka lambat laun saya akan terbeban dengan hutang ini. Meskipun hari ini kita mungkin akan dapat menarik nafas lega sementara RUU ini akan diluluskan, kita mesti berhati-hati meraihkan kononnya kerajaan hari ini banyak duit. Corak belanjawan kita kini menunjukkan pembayaran hutang kita berada pada kadar 15 hingga 20% tahun. Ini bermaksud daripada setiap RM10 yang kita kutip daripada hasil cukai, RM1.50 hingga RM2 perlu kita guna untuk membayar hutang-hutang lama. Ini tentulah akan menyempitkan lagi ruang untuk kita merancang. Justru itu penting untuk kita memberi perhatian teliti kepada corak belanjawan dan juga semua perancangan kita. Tadi saya sebut kebimbangan bila langkah konsolidasi fiskal semakin menekan golongan rentan. Maka dalam soalan saya kepada Pak Mas, maka penting kita menentukan ke mana belanjawan ini perlu disalurkan. Jangan nanti projek-projek kerajaan muka-muka yang sama yang dapat projek. Dan projek ini juga menjadi projek sakit, projek yang sama gagal disiapkan, tidak siap pada waktunya, meningkatkan kos dan lain-lain. Saya ingin sebut di sini tidak susah untuk kita menghabiskan peruntukan. Namun tahun demi tahun laporan Ketua Audit Negara masih menunjukkan pelbagai bentuk belanjawan yang begitu mencengangkan. Ternampak seolah-olah kita bukan sahaja merancang perbelanjaan sekadar untuk berbelanja, bukan untuk mencapai pelbagai objektif rancangan pembangunan. Maksudnya kita belanja ni sebab ada duit nak belanja. Tapi kita tidak memberikan fokus kepada apa yang kita nak capai daripada perbelanjaan ini. Kita ada banyak objektif, misalnya membasmi kemiskinan, merapatkan jurang pembangunan antara negeri wilayah, meningkatkan kecekapan pengangkutan awam, mempercepat keseimbangan pembangunan digital, mengurangkan bil import makanan dan lain-lain. Jadi kebanyakan perkara ini lambat dilakukan kalau kita tengok. Jadi apakah yang akan dilakukan oleh kerajaan untuk mempercepatkan? Sebab sebelum ini kita dah ada pakej rangsangan. Dalam kebanyakan negeri sebenarnya pakej rangsangan ini pun masih belum semua dilaksanakan. Jadi dengan pertambahan RM45 bilion ini sudah tentulah
dia akan memakan banyak birokrasi. Jadi apakah langkah-langkah yang kerajaan nak lakukan? Kerana masa darurat, kerajaan ada naikkan runding terus boleh RM50,000. Adakah kerajaan akan meneruskan ini? Dan juga apakah penambahbaikan untuk supaya sistem pemulihan kerajaan ini akan menghalang ketirisan dan juga memastikan pulangan maksimum kepada perbelanjaan kerajaan? Kita mesti sedar bahawa masalah-masalah yang kita hadapi ini adalah berdasarkan acuan pembangunan yang lama. Ia mesti ditukar untuk menghasilkan perkara yang berbeza. Acuan lama inilah, walaupun ada sejumlah kejayaan tertentu, telah menghasilkan kesan sebaliknya ataupun dalam ekonomi kita sebut sebagai unintended consequence, seperti jurang besar ekonomi rakyat dan juga antara negeri. Jika kita meneruskan cara lama, jangan terkejut jika aliran wang masih lagi akan berlegar hanya di kawasan tertentu dan juga kepada segelintir kumpulan yang sama. Saya bagi 30 saat. Terima kasih Kang. Soalan ini juga dalam perbahasan saya, saya fikir inilah yang saya bangkitkan tadi, mungkin aspek birokrasi, bagaimanakah kita kena fikirkan untuk mempercepatkan segala perbelanjaan yang kita telah luluskan. Ada dua perkara ringkas saja yang di-Pertua saya nak bangkitkan. Dalam RMK 12 juga saya ada sebutkan sedikit. Saya mencadangkan sebahagian peruntukan ini dibelanjakan melalui kerjasama dengan kerajaan negeri. Misalnya untuk mencapai objektif membasmi bil, mengurangkan bil import makanan. Jadi kerajaan negeri sediakan tanah, penduduk yang berminat dilatih, diberi peralatan, modal dan diasuh dengan pengurusan projek sehingga berjaya. Jadi dapatlah tanah itu dimanfaatkan untuk objektif yang khusus. Paling bagus ialah kalau kita ada pelajar-pelajar, misalnya pelajar pertanian dari UPM. Mereka ini yang mana yang nak bergraduat, kita beri, mereka dah dilatih dalam bidang pertanian. Jadi kita susun mereka supaya kemahiran mereka, pengetahuan mereka ni dapat kita optimumkan. Jadi saya juga sebutlah RMK 12 ini supaya sebahagian besar perbelanjaan diperuntukkan kepada negeri-negeri yang miskin. Jadi barulah ini saya sebut sebagai reverse development ataupun pembangunan berbalik. Jadi barulah kita dapat mencapai objektif mengurangkan jurang antara wilayah dan juga negeri. Dan yang terakhir yang saya nak sebut, kita mesti mengambil kira unjuran pertumbuhan penduduk. Kita tahu dari tahun ke tahun penduduk bertambah, ada keperluan infra yang mendesak sebab dia mengambil masa. Misalnya sekolah, kemudahan jalur lebar. Jadi saya percaya ini sebenarnya ada dalam pengetahuan, tetapi apabila kita nak berbelanja, kadang-kadang oleh kerana kita ni terlalu terdesak nak habiskan cepat duit ni, nak keluarkan sebelum habis hujung tahun dan sebagainya, kita terlupa dalam perancangan kita bahawa objektif-objektif inilah yang perlu kita utamakan. Demikian saja perbahasan saya untuk RUU ini. Saya mohon untuk menyokong. Sekian, terima kasih. Saya